Assalamualaikum dan selamat pagi murid-murid. Pada hari ini, cikgu akan membuat imbas kembali mengenai topik pembelajaran yang telah kamu pelajari di kelas lepas. Okey, topik pembelajaran yang telah kamu pelajari pada kelas sebelum ini adalah mengenai penukaran nombor sistem nombor perpuluhan kepada nombor perlapanan, dan yang kedua adalah penukaran sistem nombor perlapanan kepada sistem nombor perpuluhan. Berdasarkan objektif dan hasil pembelajaran, cikgu harap kamu semua telah dapat ataupun boleh menukar nombor perpuluhan kepada nombor perlapanan, dan juga kamu boleh menukar nombor perlapanan kepada nombor perpuluhan. Pada kelas hari ini, cikgu akan terangkan kepada kamu semua mengenai subtopik seterusnya, iaitu mengenai apa yang kita akan pelajari hari ini. Agak-agak apa yang kita akan pelajari. Yang pertama adalah mengenai 1.1.2, iaitu subtopik nombor 3 mengenai penukaran nombor perlapanan kepada nombor perduaan. 1.1.2 iaitu penukaran nombor perduaan kepada nombor perlapanan. Pada hari ini, cikgu akan ajar kamu semua bagaimana kita nak tukar nombor perlapanan kepada nombor perduaan, dan nombor perduaan ditukarkan kepada nombor perlapanan. Mari kita lihat bagaimana. Sebelum tu, cikgu akan terangkan kepada kamu semua mengenai objektif pembelajaran pada hari ini, di mana di akhir pembelajaran nanti diharapkan kamu semua boleh menukar nombor perlapanan kepada nombor perduaan, dan yang kedua adalah kamu boleh menukar nombor perduaan kepada nombor perlapanan. Semestinya kamu semua tertanya-tanya bagaimana kita nak tukar nombor perlapanan kepada nombor perduaan, dan nombor perduaan ditukarkan kepada nombor perlapanan. Mari cikgu akan ajar kepada kamu semua satu persatu langkah penukaran nombor tersebut. Yang pertama adalah kita akan lihat bagaimana penukaran nombor perlapanan kepada nombor perduaan. Seperti yang kamu lihat, nilai tempat keempat bagi nombor perduaan ialah 2 kuasa 3 sama dengan 8. Bagaimana dapat 8 adalah 2 kuasa 3, bermaksud 3 kali kamu kena darab 2, iaitu 2 kali 2, 4 kali dengan 2 adalah 8. Sistem nombor perlapanan diwakili dengan digit apa? Di sini seperti yang kamu sudah tahu, kamu sudah faham. Sistem nombor perlapanan ni kamu boleh fikir apakah digit-digitnya adalah di mana dari 0 hingga 7. 0, 1, 2, 3, 4, 5 dan juga 7. Itu dipanggil sebagai sistem nombor perlapanan yang mempunyai 7 digit. Mempunyai 8 digit yang dimulakan dengan 0 hingga 7. Maka 3 digit nombor perduaan adalah sama dengan 1 digit nombor perlapanan. Seperti yang kamu lihat, contoh digit-digit dalam nombor perlapanan dan juga perwakilan digit dalam nombor perduaan. Sebagai contohnya adalah 0. 0 ini dalam nombor perlapanan, digit dalam nombor perlapanan, dan apabila dalam nombor perduaan dia akan jadi 000. Digit nombor perlapanan bagi 1 pula, kalau dalam nombor perduaan 001. Bagaimana dapat 1 adalah 2 kuasa 0 sama dengan 1. Sama dengan 1 bagi nombor perlapanan. Bagi digit yang kedua pula, adalah 010. Bagaimana dapat 010? Kalau kita tukarkan jadi 2 kuasa 0 sama dengan 1, 2 kuasa 2 sama dengan apa? Sama dengan 2 lah kan?
Okey, bagi digit nombor perlapanan bagi 3 adalah 011 4 100 5 101 6 110 7111. Okey, ini adalah perwakilan nombor perduaan, iaitu dengan digit nombor perlapanan. Kalau kamu tak faham lagi, cikgu akan terangkan selepas ini dengan menunjukkan contoh-contoh supaya kamu lebih faham. Okey. Ini merupakan cara penukaran nombor perlapanan, iaitu nilai 132 asas 8 kepada nombor perduaan. Ini merupakan contoh. Okey, contoh cara langkah cara kita nak tukar nombor tersebut. Okey, yang pertama di sini adalah penukaran dilakukan dengan memecahkan digit-digit dalam nombor perlapanan. Okey, seperti yang kamu lihat di sini telah dipecahkan kepada kepada 3 kumpulan, iaitu digit yang pertama adalah 3. Okey, 3. Kamu perlu pecahkan kepada 3 digit. 3 digit bagi satu kumpulan. Okey. Kemudian menukarkan tiap digit kepada nombor perduaan yang diwakilinya. Okey, akhir sekali kesemua nombor perduaan diperoleh dicantumkan. Maka nombor perduaan bagi nombor perlapanan yang nilainya adalah 132 asas 8 adalah 1011010 asas 2. Okey, bagaimana dapat nilai perduaan seperti ini? Okey, di sini kamu boleh lihat. Okey, kalau kamu dapat kosong-kosong ada di depan, kamu tak perlu ambil lah. Kamu perlu ambil start daripada 1011010. Maka inilah adalah dia punya hasil yang kamu peroleh apabila kamu menukarkan nombor perlapanan kepada nombor perduaan. Okey. Okey, cikgu akan bagi contoh lain. Okey, contoh lain di sini adalah contoh ni cikgu ambil dalam buku teks, di mana kamu boleh rujuk dalam buku teks juga pada muka surat 9. Okey. Contoh lain adalah penukaran nombor perlapanan bagi nilai 472 asas 8 kepada nombor perduaan. Okey. Di sini cikgu akan ajarkan kepada kamu semua, okey, untuk menukarkan nombor tidak kiralah nombor perlapanan kepada nombor perduaan atau nombor perduaan ditukarkan kepada nombor perlapanan. Kamu perlu buat langkah demi langkah supaya kamu lebih faham, kamu lebih nampak cara pengiraan tersebut. Okey, di sini bagi penukaran nombor perlapanan kepada nombor perduaan, cikgu akan ajarkan daripada langkah 1 hingga langkah 3. Bagi langkah yang pertama adalah kamu perlu mengenal pasti terlebih dahulu nilai digit yang telah diberikan. Seperti yang diberi contoh adalah 472 asas 8. Okey, maka kamu telah kenal pasti. Okey, nombor nilainya adalah 472. Okey. Dan di langkah yang pertama juga kamu perlu pisahkan digit-digit tersebut dalam nombor perlapanan. Okey, jadi kamu perlu pisahkan dua. Okey, buat secara jadual seperti ini supaya kamu lebih jelas, lebih faham. Okey, mudah, senang nak tengok. Okey. Okey. Kamu pisahkan. Okey, 2 7 4. Okey, itu untuk langkah yang pertama. Yang pertama adalah kamu kena pasti terlebih dahulu dan kamu perlu pisahkan digit-digit tersebut dalam nombor perlapanan. Okey. Cikgu harap kamu semua fahamlah bagi langkah yang pertama. Okey, untuk langkah yang kedua adalah kamu perlu tukarkan digit-digit dalam nombor perlapanan kepada nombor perduaan. Okey, di sini seperti jadual yang telah cikgu tunjukkan tadi, bagaimana digit-digit bagi nombor perlapanan dan perwakilan digit-digit bagi nombor perduaan. Okey, kalau digit tersebut adalah nombor 2, kamu perlu tukar kepada nombor perduaan adalah 010. Okey, 010.
Untuk 7 pula 111. Bagi 4 pula 100. Bagaimana dapat ini? Okey. 2 kuasa 1 sama dengan 2. Okey, 1. 2 kuasa 0, 1. 2 kuasa 1, 2. 2 kuasa 3. Berapa tadi? Okey, 2, 2, 4, 8. Okey. Jadi kamu perlu tambahlah semua ni. Okay, nanti cikgu akan ajar satu persatu bagaimana kamu dapat nombor perduaan tersebut. Okey, bagi langkah yang ketiga pula, kamu perlu cantumkan nombor-nombor perduaan tersebut yang telah kamu peroleh. Di sini kamu dapat lihat, okey, kamu telah buat tadi 010, 111, 100. Okey, maka nombor ini kamu perlu cantumkan seperti ini. Okey. Kamu lihat dia punya anak panah. Okey, 100, 111, 010. Maka nombor perduaan bagi nombor perlapanan bagi nilai 472 asas 8 adalah 100, 111, 010 asas 2. Okey, itu untuk penukaran bagi nombor perlapanan kepada nombor perduaan. Kamu perlu ingat, okey, bila kita nak tukar nombor perlapanan kepada nombor perduaan, kita kena tahu 3 langkah inilah. Yang pertama adalah kita kena pasti terlebih dahulu. Bila kita sudah kena pasti nombor nilai soalan tu bagi, okey, baru kita pisahkan digit-digit tersebut dalam nombor perlapanan. Okey, bagi langkah yang kedua, kamu perlu tukarkan digit dalam nombor perlapanan kepada nombor perduaan. Okey. Dan langkah yang ketiga, kamu perlu tahu. Okey, kamu perlu cantumkan nombor tersebut. Okey, nombor tersebut menjadi nombor perduaan lah seperti yang cikgu jelaskan sebentar tadi. Okey, baik murid-murid, kita ke subtopik seterusnya, iaitu penukaran nombor perduaan kepada nombor perlapanan. Okey, baik murid-murid, bagi penukaran nombor perduaan kepada nombor perlapanan, okey, yang pertama adalah sistem nombor perlapanan ni seperti yang kamu tahu adalah sangat penting kerana digunakan bagi menyingkatkan nombor perduaan yang panjang. Okey, kita menggunakan sistem nombor perlapanan ni kerana kita nak kecilkan nilai bagi nombor perduaan yang panjang seperti yang kamu lihat tadi, 100, 111 dan sebagainya. Okey, apabila kita guna sistem nombor perlapanan ni, maka nombor tersebut akan jadi kecil. Okey, jadi di sinilah kita nak tahu penukaran nombor perduaan kepada nombor perlapanan tu bagaimana. Okey, dalam penukaran nombor perduaan kepada nombor perlapanan adalah terdapat dua kaedah. Okey, dua kaedah dalam penukaran nombor-nombor ni. Okey, yang pertama adalah kaedah pengumpulan 3 digit nombor perduaan dan tukarkan kepada nilai perlapanan. Okey, itu untuk kaedah yang pertama. Okey, bagi kaedah yang kedua adalah kaedah pengiraan. Okey, semestinya kamu tertanya-tanya bagaimana apakah perbezaan kedua-dua kaedah tersebut. Okey, jadi cikgu akan terangkan kepada kamu semua satu persatu mengenai kaedah penukaran nombor perduaan kepada nombor perlapanan. Okey, yang pertama adalah kita akan lihat terlebih dahulu kaedah pengumpulan 3 digit nombor perduaan dan ditukarkan kepada nilai perlapanan. Okey. Yang pertama adalah bahagikan digit-digit dalam nombor perduaan kepada kumpulan 3 digit bermula dari kanan. Okey, jika perlu 1 atau 2 sifar ditambahkan di bahagian paling kiri untuk membentuk kumpulan 3 digit. Okey, kemudian setiap digit ditukarkan kepada nombor perlapanan yang setara dengannya. Okey, bagaimana tu? Okey, semestinya kamu akan tertanya-tanya bagaimana kaedah tersebut boleh kita buat. Okey, cikgu akan bagi contoh. Okey, contoh yang pertama adalah penukaran nombor perduaan, iaitu
asas 2 kepada nombor perlapanan. Okey, seperti yang kamu lihat ini merupakan nombor perduaan. Okey, sebab itulah cikgu cakap tadi. Okey, apabila kita menggunakan sistem nombor perlapanan ni, kita boleh kecilkan ataupun kita boleh meningkatkan nombor yang panjang. Okey, nombor perduaan yang panjang. Okey, inilah contoh dia. Okey, nombor perduaan yang panjang. Okey, tak apa. Okey, untuk penukaran ni cikgu akan terangkan kepada kamu langkah demi langkah. Okey, bagi langkah yang pertama, okey, langkah yang pertama nombor perduaan iaitu 11001011 asas 2 dibahagikan kepada kumpulan 3 digit. Okey, nanti cikgu akan tunjukkan. Okey, langkah yang pertama bagaimana. Okey, langkah yang kedua adalah kamu perlu masukkan bagi kumpulan 3 digit perduaan tersebut dengan nombor perlapanan yang setara dengannya. Okey, ini merupakan contoh langkah-langkah tersebut tadi. Apabila kita masukkan dalam jadual, okey, di sini kita mudah faham, mudah lihat bagaimana langkah-langkah tersebut. Okey. Okey, ni contoh cikgu rujuk dalam buku teks iaitu muka surat. Okey, kamu boleh rujuk pada muka surat 10. Okey. Okey, seperti walau bagaimanapun cikgu akan terangkan kepada kamu satu demi satu, okey, supaya kamu lebih faham, lebih jelas. Okey. Okey, nombor perduaan. Okey, ini merupakan yang pertama adalah kamu perlu pecahkan kepada 3 digit terlebih dahulu. Okey, pecahkan daripada kanan dulu, 3 digit daripada kanan iaitu 110. Okey, pecah 100 pecah jadi 2 kumpulan dah. Okey, kumpulan yang ketiga kamu perlu pecahkan 3 digit lagi, itu 111, dan kumpulan yang keempat pecahkan lagi, hanya ada 1 sahaja. Okey, ni yang selebihnya lah. Kalau ada kosong-kosong, kamu just hanya masukkan je lah kosong-kosong. Okey, ni adalah kita nak pecahkan digit-digit tersebut terlebih dahulu. Okey, ini adalah kumpulan digit 3 digit tadilah, iaitu kumpulan 1. Okey, kumpulan 1 110, kumpulan 2 100, kumpulan 3 111, dan kumpulan yang keempat 100. Okey, nombor perlapanan. Okey, bagi nombor perlapanan kamu perlu tukarkan itu jadi 3. Bagaimana dapat adalah dengan contoh 2 kuasa kosong akan jadi 1. 2 kuasa 1 akan jadi 2. Okey, yang kosong ni kamu tak perlulah. Kamu tak perlu, kamu boleh je kalau kamu nak buat 2 kuasa 3. Tapi kalau 2 kuasa 3 akan jadi 8 kan. Okey, kalau 8 didarabkan dengan kosong akan jadi kosong juga kan. So, jadi tak perlulah kamu buat untuk kosong tu. Kamu just masukkan yang ini sahaja. Okey, 2 kuasa kosong 1, 2 kuasa 1 2. Jadi 2 ditambah dengan 1, okey, akan keluar nilai 3. Okey. Okey, langkah ini pun sama. Kamu perlu buat dulu 2 kuasa kosong 1, maka akan jadi 1. Okey, kalau kamu buat 2 kuasa 1 sama dengan 2, kalau didarabkan dengan kosong akan jadi kosong juga. So, kamu hanya perlu darab yang ada nombor 1 sahaja. Kalau yang macam ni, kamu perlu darab semualah, sebab 1 ni mempunyai nilai tersendiri. Okey. Okey, bagi 2 kuasa kosong akan jadi 1, 2 kuasa 1 akan jadi 2, 2 kuasa 3 akan jadi berapa? Akan jadi maaf ya. Okey, ni 2 kuasa kosong 1, 2 kuasa 1 2 kuasa 2 adalah 4. Jadi kamu tambahlah 4 tambah dengan 2 tambah dengan 1, maka jadi 7, dan seterusnya lah. Okey, maka nombor perlapanan bagi nombor perduaan iaitu 1111001011 asas 2 adalah 1713 asas 8. Okey, ini merupakan contoh bagi kaedah yang pertama, cara kita nak tukar nombor
perduaan kepada nombor perlapanan. Okey, cikgu akan bagi kaedah yang kedua dengan contohnya. Okey, mari kita lihat sama-sama bagaimana kaedah tersebut. Okey, iaitu kaedah pengiraan, di mana bahagikan digit-digit dalam nombor perduaan kepada kumpulan 3 digit. Okey, secara berkumpulan, setiap digit didarabkan dengan nilai tempat bagi nombor perduaan, iaitu mengikut urutan 2 kuasa 0, 2 kuasa 1, 2 kuasa 2. Okey, awak perlu start, awak perlu mula daripada kanan. Okey, awak perlu kira daripada kanan terlebih dahulu dengan pengiraan 2 kuasa 0, 2 kuasa 1, 2 kuasa 2. Okey, inilah cara yang cikgu tunjukkan tadi lah. Cikgu bagi tahu tadi bagaimana dapat nombor perlapanan tadi. Okey. Hasil darab bagi setiap digit dan nilai tempat dijumlahkan. Okey. Hasil akhir dicantumkan menjadi nombor perlapanan. Okey, jadi bagaimanakah kaedah tersebut? Okey, mari kita lihat. Okey, ini merupakan contoh. Contoh ni adalah contoh yang sama dengan kaedah yang pertama tadi, tapi caranya adalah berlainan. Okey, bagaimana caranya adalah langkah yang pertama, nombor perduaan iaitu 1111001011 asas 2 dibahagikan kepada kumpulan 3 digit. Okey, langkah yang kedua, kamu perlu masukkan bagi kumpulan 3 digit perduaan dengan nombor perlapanan yang setara dengannya. Okey, bagaimana caranya adalah, okey, di sini seperti yang kamu lihat, kamu perlu pecahkan terlebih dahulu nombor-nombor tersebut. Okey, kamu perlu bahagikan kepada kumpulan. Okey, seperti yang kamu lihat, kumpulan 3 digit. Okey, 110 kamu pecah jadi satu kumpulan, 100 pecahkan jadi kumpulan yang kedua, dan 111 pecahkan jadi kumpulan yang ketiga, dan 1 kamu pecah jadi kumpulan yang keempat. Okey, inilah yang cikgu ajarkan tadi, di mana nilai tempat. Okey, nilai tempatnya seperti yang kamu lihat, 2 kuasa 0. Okey, 2 kuasa 1, 2 kuasa 2. Kamu perlu buat terlebih dahulu lah supaya kamu boleh lihat mana yang kamu perlu darab dan mana yang kamu tak perlu darab. Okey. Okey, hasil darab adalah seperti yang kamu lihat, 1 didarab dengan 1. Bagaimana dapat 1 adalah 2 kuasa 0 adalah sama dengan 1. Maka 1 akan didarab dengan nilai digit. Okey, nilai digit ini adalah 1. So, 1 darab dengan 1 akan jadi 1. Okey, bagi yang kedua adalah 2 kuasa 1 adalah 2. Okey, jadi 1 didarabkan dengan 2 adalah 2. Okey, 2 kuasa 4 adalah 2 kuasa 2 adalah 4. Okey, 0 didarab dengan 4 adalah 0. Okey, dan seterusnya sama sahaja langkahnya. Okey, kamu boleh lihat di buku teks. Okey, boleh rujuk supaya kamu boleh faham. Okey. Okey, tapi cikgu akan terangkan kepada kamu lah supaya kamu betul-betul faham cara penukaran nombor tersebut dengan menggunakan kaedah yang kedua. Okey, dan nombor perlapanan kamu hanya bagi hasil tambah ni kamu perlu tambahkan ke semua tadi, dan nombor perlapanan kamu ambil hasil yang telah kamu perolehi tadi. Okey, seperti yang kamu lihat tadi dalam kaedah yang pertama, di mana kaedah yang pertama adalah penukaran kaedah pengumpulan 3 digit nombor perduaan dan tukarkan pada nilai perlapanan adalah sangat ringkas. Okey, kamu lihat jadual hanya ada 3 sahaja, 3 lajur. So, itu merupakan kaedah yang sangat ringkas, dan kaedah yang kedua adalah kaedah pengiraan, adalah kaedah yang sedikit panjang lah. Walau bagaimanapun, cikgu sangat sarankan kepada kamu semua, kepada murid-murid yang cikgu sayangi, untuk menggunakan kaedah ini, kerana kaedah yang kedua ini itu kaedah pengiraan sangat-sangatlah
sangat-sangatlah bagus untuk kamu lebih faham, untuk kamu kira satu persatu. Okey, kira satu persatu nombor tersebut. Kalau untuk kaedah yang pertama, walaupun dia ringkas, tapi kamu tidak boleh lihat, kamu tidak boleh imajinasi bagaimana nilai yang kamu dapat, iaitu nombor perlapanan tadi. Okay, tiba-tiba je keluar nombor perlapanan, so kamu akan jadi sedikit pening lah. Okay, kalau cikgu sarankan anak-anak murid cikgu ni menggunakan kaedah yang kedua, walaupun dia sedikit panjang tapi amat berguna dan amat dapat membolehkan kamu semua lebih faham lah. Okay, jadi cikgu harap kamu fahamlah dengan apa yang cikgu terangkan mengenai dua kaedah, iaitu kaedah yang pertama tadi dengan kaedah yang kedua, iaitu kaedah pengiraan. Okey, jadi cikgu akan buat uji minda sedikit lah, supaya uji minda ni adalah untuk tahu sama ada kamu fokus ataupun tidak mengenai pembelajaran pada hari ini. Okey, tak apa, disebabkan kita menggunakan cikgu hanya record dan cikgu hanya record sahaja. Okey, tak apa, kamu boleh buat juga soalan ini di buku latihan. Okey, kamu anggap sahaja latihan ini merupakan latihan dalam kelas. Okay, tetapi kamu hanya perlu buatlah di buku latihan. Okey, ini merupakan asas bagaimana kita nak tukar nombor perlapanan kepada nombor perduaan dan penukaran nombor perduaan kepada nombor perlapanan. Okey, nanti cikgu akan bagi masa dalam 3 minit untuk kamu salin soalan ini sebelum cikgu ke slide seterusnya lah. Okay, cikgu bagi masa 3 minit untuk kamu salin soalan ini dan buat. Okey, Okey, baik murid-murid, cikgu harap kamu semua sudah menyalin di buku latihan. Okey, sudah salin soalan ini. Jadi cikgu akan ke slide seterusnya. Nanti kita akan bincangkan jawapan bagi soalan ini di kelas seterusnya. Okey, jadi cikgu nak kaitkan dengan topik pembelajaran pada hari ini dengan kehidupan seharian. Okey, semestinya kamu di tingkatan 2 sudah tahu menggunakan komputer. Okey, seperti yang kamu ketahui, penggunaan komputer ataupun laptop ini mempunyai bahasa tersendiri, iaitu bahasa komputer. Okey, nanti kamu akan pelajari bahasa-bahasa komputer tersebut, sebagai contohnya ASCII, iaitu ASCII. Okey, di mana bahasa tersebut dikenali sebagai bahasa mesin lah, bahasa dalam komputer. Okey, seperti yang kamu tahu, bila kamu nak Google ke, kamu nak buka YouTube pun, bila kamu type, dia ada bahasa-bahasanya tersendiri lah, dia ada nombor-nombor dia tersendiri. Okey, itu untuk kaitkan dengan kehidupan seharian, iaitu dengan penggunaan komputer ataupun laptop. Dalam telefon pun sama juga, dia akan ada bahasa-bahasanya tersendiri, itu dipanggil sebagai bahasa komputer lah. Okey, maka kita sudah sampai ke latihan pengukuhan. Okey, bagi latihan pengukuhan, yang pertama adalah kamu perlu jawab soalan yang diberikan di Google Form
Dan yang kedua adalah tulis cara pengiraan di buku latihan asas sains komputer kamu masing-masing. Dan yang ketiga, kamu perlu menghantar latihan tersebut selewatnya hari Khamis inilah. Okey, cikgu akan bagi masa yang panjang sedikit untuk kamu jawab. Okey, tapi soalan di Google Form tersebut sedikit sahajalah untuk uji minda kamu, untuk kukuhkan lagi ingatan dan kefahaman kamu terhadap pembelajaran pada hari inilah. Okey, nanti Google Form tersebut cikgu akan bagi di WhatsApp dan hanya jawapan sahaja yang perlu kamu hantar. Cara pengiraan kamu perlu buat di buku latihan. Okey, jadi itu sahajalah kelas kita pada hari ini. Jadi cikgu nak tanya kamu semua, ada apa-apa soalan? Kalau ada soalan, kamu boleh bertanyakan di WhatsApp ataupun boleh komen di YouTube inilah. Itu sahaja kelas kita pada hari ini. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan jumpa di kelas seterusnya. Okey, sekian, terima kasih murid-murid.